Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matrang. Fokus berita, Jabatan Tanah dan Survey JTS bahagian Betong telah mengadakan sesi dialog dan counter Jubilee Occupation Tickets JOT bagi konstituensi Bukit Saban. Hadir merasmikan program berkenaan ialah Timbalan Premier Sarawak, Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugambas. Dalam majlis itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah turut berkongsi pendirian kerajaan di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, yang dilihat positif ke arah polisi penggantian JOT kepada Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri iaitu untuk Tanah Hak Adat Bumiputra NCR. Pengajuran siri ketiga program tersebut bertujuan untuk menyediakan ruang perbincangan para pemilik tanah JOT dengan agensi tersebut bagi merungkai perkara-perkara berbangkit berkaitan tanah JOT milik mereka dan seterusnya langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyelesaikannya. Taklimat berkenaan JOT telah disampaikan sendiri oleh Penguasa Tanah dan Survey Bahagian Betong, TPR Maurice Nayub, dan seterusnya diikuti dengan sesi soal-jawab. Sesi kali ini tu dihadiri oleh para pemilik tanah JOT dari rumah panjang berikut iaitu Babu Kara, Babu Sedebau, Babu Tengah, Ulu Babu, Inar, Nanga Lop, Nanga Teru Atas dan Ulu Teru. Berita seterusnya, perkhidmatan laluan terus bas merentasi sempadan Kuching dan Singkawang memerlukan keputusan daripada Kerajaan Persekutuan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu pada masa ini perkhidmatan bas antara kedua-dua negara di situ dilakukan secara transfer di mana penumpang perlu berhenti di sempadan sebelum meneruskan perjalanan melalui kenderaan lain. Jelasnya penumpang bas harus menggunakan perkhidmatan van untuk membawa mereka dari Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan CIQS Biawak ke pos sempadan Aru. Jelasnya ini merupakan perkhidmatan sementara kerana kelulusan Kerajaan Persekutuan masih diperlukan bagi membenarkan perkhidmatan bas untuk meneruskan perjalanan terus melalui sempadan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis perasmian laluan baru perkhidmatan bas rentas sempadan CIQS Biawak di Lunduk pada Selasa. Menurut Datuk Seri Lee, kementeriannya akan membuat susulan lanjut dengan Kerajaan Persekutuan berkaitan isu ini secepat mungkin. Dalam pada itu, katanya seramai 500 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas tersebut sejak ia dilancarkan pada 1 Disember lepas. Paparan berikutnya, Jabatan Bintulu Jepak bakal menjadi tarikan terbaru buat Bandar Bintulu setelah ia siap dibina sekitar Oktober 2024 nanti. Di mana Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Insinyur Aidil Lariwo berkata, jabatan yang kini menjangkaui kemajuan sebanyak 66.7% itu akan memiliki keunikannya tersendiri. Dan komponennya nanti juga akan melibatkan macam synchronize decorative lighting pada kabel stay itu dan juga ada lift nanti, ada vertical lift di bahagian Bintulu side ini untuk orang pergi melihat jambatan itu nanti. Ya. Dia berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan kerja ke projek pembinaan dan penyiapan jalan pesisir pantai Pakej 5 dan Jabatan Bintulu Jepak pada Selasa. Adun Sadong Jaya itu menambah selain Jabatan Bintulu Jepak, Pusat Pentadbiran Bersepadu IAC Bintulu yang bakal menempatkan semua jabatan kerajaan di Bintulu juga akan siap pada Oktober tahun depan. Yang mana setakat ini kita juga berbuah hati dengan penyiapan progresnya itu sebanyak 59% penyiapan jika progres berbanding jadual juga 59%. Jadi dia sama dengan jadual pelaksanaan walaupun ada beberapa masalah teknikal yang tertentu dihadapi sebelum ini. Dalam pada itu, Datuk Insinyur Aidil juga memaklumkan mengenai perancangan kerajaan untuk membina jalan berkembar 2 lorong bagi menghubungkan lapangan terbang Bintulu dan IAC Bintulu sepanjang 4.2 km. Sementara itu, Adun Jepak Iskandar Turki ketika ditemui media menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana memberi peluang kepada penduduk setempat untuk menikmati kemajuan. Maksudnya penduduk di kawasan berdekatan seperti di Serupai, di Tata, apa semua boleh mendapatkan khidmat kerajaan di pusat terang dan terbaru ini.
Dengan adanya laluan-laluan yang baru ini juga daripada Ustaz Perang pergi ke airport tu, ini lagi memancak lagi pembangunan di terutamanya di kawasan tempat daya development yang mana. Manakala Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS meneruskan inisiatif untuk memastikan keselamatan pengguna perairan Sarawak dan mencegah pencemaran sungai. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Ginep memberitahu agensi tersebut telah menganjurkan kempen Friends of Rivers bagi meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan dan keselamatan sungai. Selain itu, katanya antara usaha menjamin keselamatan pelayaran di perairan Sarawak, pihak LSS sentiasa memastikan alat bantuan pelayaran diselenggara dengan sebaiknya mengikut jadual dan keperluan. Tambahnya, aktiviti penguatkuasaan meliputi pemeriksaan, siasatan serta penglibatan operasi bersepadu dengan beberapa rakan strategik juga diadakan bagi memastikan keselamatan sentiasa berada pada tahap yang memuaskan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penangguhan Program Kesedaran Keselamatan dan Kebersihan Sungai di Sematan pada Selasa. Dalam majlis sama, Datuk Henry telah menyerahkan 20 jaket keselamatan kepada komuniti nelayan di Kampung Tanah Hitam 1 dan Kampung Tanah Hitam 2. Dalam pada itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU terus komited untuk mendedahkan kepentingan gaya hidup sihat dan pelestarian alam sekitar. Datuk Bandar DBKU Hilmi Osman berkata, antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah program Jom Sehat, The Biggest Loser dan 3R School Program. Katanya program Jom Sehat menjadi titik permulaan bagi para peserta yang ingin mengurangkan berat badan dan kepada yang menghadapi masalah berat badan untuk mula memberikan tumpuan kepada usaha menurunkan berat badan masing-masing. Untuk makluman anda semua, program ini tidak hanya menumpukan kepada aktiviti fizikal semata-mata, tetapi lebih kepada program ilmu tentang bagaimana peserta itu dapat mengamal cara hidup yang sehat dan cara-cara menurunkan berat badan mereka. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian hadiah program Jom Sehat The Biggest Loser dan 3R School Program di Kuching pada Rabu. Bercakap mengenai program 3R, beliau berkata inisiatif itu menjadi tunjang utama dalam penjagaan alam sekitar yang lebih lestari dan mampan. Antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah seperti mengalahkan aktiviti kita semula daripada agensi kerajaan, swasta dan warga bandaraya, mewujudkan pusat kompos, mengadakan program 3R buyback di sekitar kawasan pentadbiran di BKU, melibatkan pihak swasta secara corporate social responsibility melalui program-program CSR mereka dalam menjayakan pelbagai program kita semula bersama di BKU dan banyak-banyak lagi. Tambah Hilmi lagi, usaha menangani masalah alam sekitar di Bandaraya Kuching harus didokong bersama oleh semua warga tempatan. Sekian isi malam bersama saya Fidah Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan lawatan kerja Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Insinyur Aidil Lariwo ke projek pembinaan dan penyiapan Jalan Pesisir Pantai Pakej 5 dan Jambatan Bintulu Jepak pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.